السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Surat An-Nisa ayat 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين، والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى
يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا Alhamdulillah. 4 keratan ayat Allah daripada Suratun Nisa dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur 87 hingga 90. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salah kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu lalu dapat kita belajar mengenai ayat beri hormat kepada cara penghormatan dalam Islam, di mana caranya naklah kita hormat kepada orang yang beri hormat kepada kita tu dengan lebih baik daripada penghormatan dia kepada kita, ataupun wipada dengan dia dalam bentuk rudduha ni makna katanya balah salah tu wipada dengan dia Jawi assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, sekadar tak ada tambah pada lebih pada dia, panggil ruddukum au rudduha, ya panggil fahayyu bi ahsana minha, lebih molek, au rudduha, sekadar dia beri. Ada setengah pendapat Qatadah dia kata ahsana minha ning makna kata beri jawapan salah kepada orang Islam wi lebih molek pada hak dia wi. Adapun orang bukan Islam wi sekadar dia beri. Kalau dia wi molek, jawab molek. Dia wi tak molek, jawab tak molek. Jawab bukan tak molek, jawab wi padan dengan dia. Kalau dia wi tak molek, kita kata waalaikum. Kalau kita wi molek, kita waalaikumsalam. Tak ada apa. Jadi kalau orang-orang kafir nak belajar beri hormat menurut Islam, kita tak usah murih ke dia, sebab ada congtang, ada jalan, ada luar kita nak bersaing dengan dia atas sahnya. Dia tu pakai salah kita dan kita jawab dengan salah kita kepada dia,
dalam setengah pendapat ulama, termasuknya satu pendapat dalam Syafi'iyah. Allah Subhanahu wa taala dia tutup ayat mengenai dengan penghormatan dengan bunyinya innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ayat kata Allah Ta'ala dia bukan main-main juga. Buku risalah ni masuk dalam penghargaan Tuhan. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah Ta'ala tu adalah ke atas tiap-tiap sesuatu tu sebagai pengira. Nah, hasiba di sini makna kata sebagai pengira, sebagai orang yang gapa dia memberi pahala, beri balasan, beri penghargaan. Tak ada kata free dak. Kita wisalah tu duk di bawah perhitungnya Tuhan juga. Kita beri salah baik, kita jawab salah, semua tu duk di bawah hasib Allah Ta'ala. Hasib mana Allah Ta'ala kira buh markawi kita, ataupun kalau tak jawab salah, dosanya kita Tuhan kira atas kepala kita sebagai dosa. Na'udzubillah min dzalik. Itu Allah Ta'ala akhirkan ayat mengenai dengan salah tu, bahawa Allah Ta'ala tu hasib, sebagai pengira ke atas orang-orang yang memberi salah dan menjawab salah. Nampak dah tu? Itulah kita berasa kata ada hargalah salah kita, bukan duk jadi beri peri-peri dak sama sekali. Tidak sama sekali. Alhamdulillah. Kemudian kita pergi pada ayat seterusnya mengenai dengan Allah Ta'ala sendiri itu belah mana pula. Allah Ta'ala kata Allahu la ilaha illa huwa. Allah tu mubtada lah dari segi bahasa nahwu dia panggil, bahasa Arab agak kata mubtada. Khabar dia ialah la ilaha illahu, ialah tiada Tuhan melainkan dia. Itu mana Allah, definition Allah. Dia tanya Allah tu gapo dia? Allah tu la ilaha illahu. Allah Ta'ala kena beri pengertian kepada diri dia tu dengan bunyi la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Tiada benda yang berhak kita beribadat dalam semua benda melainkan Allah Ta'ala sahaja yang berhak kita beribadat kepadanya. Tu makna katanya hakikat Allah. Allah tu siapa dia? Allah ialah la ilaha illahu. Itu definition dia, kuamai kepada Allah. Allah Ta'ala sendiri royak kuamai ni, bukan Nabi royak dak. Allah Ta'ala sendiri royak. Lalu itulah apabila kenal dah Allah Ta'ala terutama kepada orang yang syak-syak lagi, orang yang syak-syak masalah Allah Ta'ala belah mana biasa mana, lalu tu Allah Ta'ala royak diri dia, celah-celah duk royak hal lain, royak diri dia sekali supaya nak orang-orang tu tidak terlupa, tidak bergonjal, tidak jadi gapa dia, tidak jadi luh masalah pengertian Tuhan. Tauhid lah ni, kemah tauhid. Kata Muqatil diturunkan ayat ni mengenai dengan orang syak dari segi kebangkitan hari kiamat esok. Lalu tu Allah Ta'ala sebelum nak ayat hari kiamat, dia ayat kata Allahu la ilaha illahu, sungguhnya tiada Tuhan melainkan dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Demi sesungguhnya, la pada la yajma'annakum tu lamul qasam dia panggil, la bersumpah. Takdirnya wallahi la yajma'annakum. Sebab benda ni orang musyrik Mekah dia tak apa nak percaya kepada
hakikat bangkit pada hari kiamat. Lalu tu dia bersumpah nak royak bangkit hari kiamat ni, Allah Ta'ala saban sumpah dengan demi Allah, sesungguhnya ia Allah saat ni lah kecik Tuhan ni bukan tetap menghimpunkan kamu semua ni. Lah ni kita duk rata-rata. Nah, mung duk situ, aku duk sini, mung bakit masa tu, aku bakit masa ni, mung tak bakit lagi, aku bakit lama dah. Tapi Allah Ta'ala dia janji, dia kata nak himpun, la yajma'annakum, hei manusia, ila yaumil qiyamah, hingga pada hari kiamat. Kata setengah kata ila ni makna fi, mana pada hari kiamat. Nah, kata setengahnya ila ni mana ila situ, tapi hipung kamu dalam kubur dan dalam mati. Dalam keadaan mati munduk hipung setepak belaka satu alam barzakh. Nah, orang mari dulu pada situlah, orang mari tengah pada situlah, orang mari belakang esok pada situlah. Allah Ta'ala hipung dalam alam barzakh sampai bila? Ila yaumil qiyamah, hingga kepada hari kiamat hipung situ. Duk situ belaka, tok nenek moyang kita duk situ belaka lah ni. Fok-fok kita pakat nak duduk situ belaka. Sebab nak nampak katanya satunya benarnya Allah Ta'ala royak la yajma'annakum, duanya kuasanya Allah Ta'ala menghimpunkan makhluk-makhluk dia, hamba-hamba dia dalam satu tempat di alam arwah, boleh beripun semua hingga kepada hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada syak lagi padanya. Benda ni dia tengok tak nampak, nya berasa longgar-longgar, luh-luh. Lalu itulah dia tekan sini, la yajma'annakum, nun takkid lagi pula, ila yaumil qiyamati la raiba fihi, tidak ada syak padanya. Allah, benalah ni kita tak sewi nampak, berasa syak lah hati kita. Berasa yakin. Kalau tak yakin tak boleh duduk lah ayat ni. Kena duduk lah ayat ni penuh malah. Orang kafir nak tak teluh dah duduk lah ayat ni puak dia. Puak syak dengan hari kiamat pun tak teluh nak duduk lah ayat ni. Kita orang mukmin lah kena teluh duduk lah ayat ni. La raiba fih, tidak ada syak padanya, pada kata Allah Ta'ala nak hipung manusia siapa pada hari kiamat esok dalam satu keadaan semua mati belaka. Satu sapak mati belaka. Nah, patut gak bangkit belaka ila yaumil qiyamah. Qiyamah makna bangkit, hari bangkit. Semua orang bangkit pada kubur tu makna kiamat. Nah, tu dia. Wa man asdaqu minallahi haditha. Allah, siapakah lagi lebih benar daripada Allah dari segi cakapan? Tak ada. Allah Ta'ala ni lah paling benar sekali. Tak ada dah orang nak lebih benar pada Allah Ta'ala dari segi cakapan. Ya hari nak ayat katanya, tak ada bahong hei orang musyrikin, puak mung tak ikat percaya lagi ni, kata hari kiamat akan ada. Allah Ta'ala hipung puak mung semua sampai kiamat esok pakat tubik berjumpa belaka, mak berjumpa anak, anak berjumpa mak, suami berjumpa isteri, isteri berjumpa suami, berjumpa belaka. Tapi nak boleh duduk sekali kedah tu tengok keadaan lah. Nah, kadang-kadang duduk sekali dalam syurga, kadang-kadang duduk sekali dalam neraka. Sebab Abu Lahab duduk sekali dengan bini dia dalam neraka. Nah, insya-Allah orang mukmin duduk sekali dalam syurga. Itu la yajma'annakum laka tu. La yajma'annakum sini ni umum maknanya kepada semua manusia, lebih lagi khusus kepada orang jadi hubungan keluarga, suami isteri, nah anak cucu tok dan sebagainya. Dah gitu. La ilaha illallah. Tak ada lagi nampak tak kena hak dia royak ni. Hak dia royak nak utir tu tak ada nampak lek tak kena, tak ada bau sikit abuk lek tak kena, jangan kena nampak. Nah, wa man asdaqu minallahi haditha. Alangkah benarnya perkataan yang keluar dari Allah Ta'ala. Tak ada dah orang yang lebih benar daripada Allah. Sebab Allah tak campur sikit abuk dengan bohong.
Nah, adapun makhluk ni boleh jadi bercampur-campur. Nah, dengan salah, dengan bohong. Nah, bohong-bohong ni makna royak satu benda tak betul dengan sungguh. Yang paling bohong lah. Nah, la ilaha illallah. Ni ayat tauhid lah ni. Tauhid rububiyah serta tauhid uluhiyah sekaligus. Nah, la ilaha illallah. Fama lakum fil munafiqin. Ini satu kepala ayat baru di mana gapo dia satu ayat baru ni mengenai dengan satu hari itu puak sahabat duk khilah terhadap kedudukan orang munafik. Orang munafik ni susah sungguh. Kafir tengok dia senang, orang munafik ni cacuk tengok. Lepas tu dia pecah belah dalam kalangan orang Islam sendiri dari segi buat cutjun terhadap orang munafik. Ayat ni mari duk tegur orang pakak duk kelahin pendapat mengenai dengan orang munafik ayat ni. Nah, kata setengahnya sebab nuzul dia banyak. Ada setengah kata, satu ketika tu ni hadis yang jelas dah, hadis sahihain ni, iaitu apabila Nabi tu kerah orang terubik tunggu puak-puak musuh nak mari serai dia di Madinah tu, syarat siap putusannya kena tubik duduk di Uhud. Syarat Nabi tu nampak duduk dalam, tapi ada pendapat ramai kata tubik duduk di Uhud. Lalu itu Nabi turut pendapat ramai-ramai, dan pendapat tu tak apa setuju oleh puak-puak munafik. Lalu tu dia tu gi juga sekerat jalannya lari kelik. Dia kata gi apa, cari mati tak ada pasal apa gi. Itulah itulah puak munafik ni. Lalu itulah puak-puak sahabat, kita bunuh puak ni tak? Puak-puak sahabat ni. Dia ada dua puak. Yang kedua dia kata, bunuh apa dia? Bunuh tak ada faedah mana dia. Jangan tak usah bunuhlah dia. Ani kata bunuh dia, ani kata usah bunuh. Jadi tubik dua kumpul. Ani kata nak suruh bunuh, ani tak bunuh. Awak dah tu. Jadi Nabi SAW tak ada jawab apa. Senyap. Susah nak ambil sikap terhadap orang-orang munafik. Itulah turunnya ayat yang berbunyi la ilaha illallah. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Gapakah kamu ni? Kenapakah kamu ni duk jadi berpecah dua puak mengenai dengan sikap kamu terhadap orang munafik? Tak patut jadi dua puak, jadi sah jadilah. Sini nak ayat katanya orang Islam tu serba salah. Mikir setengah tu mikir pasal luah-luah, setengah tu mikir pasal spek-spek. Nak bunuh, ni kata tak usah bunuh. Kerana bunuh apa yang mengucap kalimah syahadat dah, tapi yang mengucap pelam gitu ya. Mengucap pelam gitulah. Itulah menyebabkan susah. Kata setengahnya puak ni puak Mekah. Besen tu juga Mekah. Besen-besen mengucap zahir, lepas tu tak ada hijrah mari sekali dengan dia. Duk Mekah, pada Mekah je ni duk dengar puak-puak tu duk kecaknya berasa terpaut hati dengan puak musyrikin lah. Jadi bawa mari jumpa Nabi ni, malah Islam bawa klik Mekah, jadi musyrikin sembah berhala. Dia panggil munafik ada dua pihak. Tapi ke mana-mana pun munafik waktu mana Islam kuat oleh Islam munafik ni. Islam kuat ni waktu mari Madinah Islam kuat. Bahawa Islam kuat, orang tak wani nak duduk dalam keadaan kufur kerana takut apa dia tindak ke orang Islam, dia masuk Islam. Masuk Islam biasanya tak ada erti lah mudah-mudah. Orang masuk Islam tak erti ni dia nak jadi munafik lah dah. Sama ada orang Madinah atau ada setengah hijrah ke Madinah dah. Buat siapa Madinah kena ujian sikit sebanyak demi puyuh Madinah ni kawasan yang agak kata ada penyakit sikit berbanding dengan Mekah. Lalu tu dia kata tak boleh duduk Madinah. Penyakit banyak. Nak kelik, buat kelik itu ada macam ada murtad, ada setengahnya kelik itu jadi tengah-tengah. Lawan Muhammad tak say, lawan kawan-kawan dia di Mekah tak say, takut nak duduk payah.
Ya banyak gapo dia gambaran munafik mari dalam banyak-banyak betul. Satunya puak Madinah sendiri, duanya puak Mekah tak ada hijrah, tiganya puak hijrah dah patut duduk tak tahan lari kelik. Ada macam-macam 2 3 4 betul munafik tu baik tu. Nampak dah tu ayat ning ada banyak gambaran hak yang orang muslim ni buat sikap dua puak. Dah setengah nak bertindak kerah, dah setengah tak sah bertindak terah lah. Kita kena nasihat ke dia berapa gitu lah dah. Tu lalu tu Allah Ta'ala tegur, fama lakum fil munafiqina fi'atain. Sedap sungguh orang zaman tu dah. Kalau zaman kita turun lah ni kata sedap apa kali. Nah, yang nak turun tak boleh, tak ada rasa. Zaman kita tak ada rasa dah. Ayat Quran nak turun tak boleh, tak ada orang yang terima wahyu kan. Ya orang terima wahyu ni rasa seorang ya. Bila tak ada rasa, khatamul anbiya wal mursalin iaitu Muhammad bin Abdullah akhir dah, Quran apa tak turun dah. Nah, bahawa tak turun juga banyak cacut selalu. Bahawa Quran turun senang. Tengok bahawa cacut-cacut mah Quran turun mari buat taksin. Nah, dalam keadaan orang Islam cacut, Nabi pun cacut duk dia Nabi. Dia mau duk balas apa Nabi dah ni. Nabi duduk dia, tak ada kata suruh bunuh pun tak ada suruh bunuh pun tak. Lalu itulah turun ayat Quran kata, fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Dan Allah Ta'ala menjatuhkan mereka itu ke dalam kejahatan, fitnah, syirik, nifak, dengan sebab mereka itu usaha benar-benar yang tak molek. Maka sabu yang menjatuhkan ke dalam fitnah mereka itu. Bukan kata ya Tuhan jatuh dengan tak ada sebab tak. Dengan sebab mereka itu berhibah, nah cari maslahat, orang tak jauh lah. Dengan sebab mereka itu usaha benar-benar tak molek itulah Allah Ta'ala kata, wallahu arkasahum bima kasabu. Allah Ta'ala menjatuhkan mereka itu ke dalam jurang fitnah syirik dengan sebab mereka itu usaha daripada perbuatan jahat. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Dengan sebab dia deraka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, deraka pada Allah, deraka ke Rasul, deraka ke Allah. Aturiduna an tahdu man adallallah. Allah, takutnya ayat. Adakah kamu ni hai orang-orang muslimin, mukminin, menghendaki supaya kamu nak beri hidayah kepada orang yang Allah Ta'ala telah beri sesat? Oh takut semua. Munafik ni tu hari sesat ke dia? Allah, kita duk puasa kata munafik ni Islam dah lah. Sebab tu hai orang Islam, munafik ni gambar dia tu Islam, hakikat dia adalah keadaan sesat. Ayat ni jelas molek. Nah, kacah munafik, man adallallah ni munafik. Mereka Allah Ta'ala beri sesat ni munafik. Allah Ta'ala tak beri cerah ke dia, beri sesat ke dia. Mu nak kita tunjuk orang Tuhan beri sesat. Tengok situ tu nak ayat katanya Tuhan tak kena mana hidup bela orang munafik banyak-banyak berdoa. Dia tak kena bela orang munafik banyak-banyak berdoa. Kerana seolah-olahnya ada peluang nak jadi cerah lagi. Kerana harapan gitulah puak-puak orang tua-tua tu kita dakwah dia sikit lagi. Tu. Lalu itulah Tuhan hukum kata, aturiduna an tahdu man adallallah. Allah Ta'ala dia tahu, hamba dia nak tahu di mana dah. Hamba dia ijtihad lah, kena dah ijtihad, tak ada salah apa. Tapi Allah Ta'ala nak check, nak buka busuk Yahudi apa dia puak munafik. Puak ni puak Tuhan sesat dah. Puak mu tak sah lah. Mu tak tahu hal ni. Nabi sendiri tak tahu siapa dia munafik hak 100%. Kalau Tuhan tak ayat pada Nabi, Nabi tak tahu. Nabi tak tahu, sahabat sama telah hati dia pergi nak balik baca hati dia nampak dia tiap orang. Tapi buat Allah Ta'ala turun sini
Sahabat khabar kata Allah, puak ni puak sesat. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesat, barang siapa yang Allah Ta'ala menyesat, maka tidak kamu dapati baginya akan jalan nak jadi dapat hidayat. Terkatuk jalan hidayat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini kita takut ya. Baca orang zaman Nabi, kita takut orang zaman kita ni. Sebab orang zaman Nabi ada munafik, tak apa Nabi yang munafik boleh, tak apa for itu, tak ada kena kecek dah. Dia boleh sedang tu baik Nabi sendiri cacuk. Nari Nabi sendiri teragak-agak. Tak boleh nak putus secara jelas. Allah Ta'ala turun mari masuk capur, ya kata orang lah ni orang yang Allah Ta'ala telah sesat jalan pada dia dah. Abdullah bin Ubay dan pokok sahabat dia ni, Allah Ta'ala kata mereka ini tu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Na'udzubillah min dzalik. Kita harap kata orang Islam kita zaman kita ni tak tahulah. Nah lah mana kerana tak ada kodan ke, kerana gapo ke, ia tak tubik belang munafik. Belang munafik ni tekah orang Islam duk tak orang ya tak nampak. Nah, mudah-mudah gak masa tari tak cerah tak nampak mana. Bertari Islam cerah, kekuatan Islam tinggi, situlah nampak orang duduk di belakang tabir ni yang nampak. Nah, nampak belang nifak ni dia akan nampak bila datanya nasrullah kepada Islam. Belang Islam, belang munafik nampak. Kita ni boleh dikana Islam duduk dalam keadaan ta'urak tu, jadi munafik ke duk sakut dagu, cari peluang cara dia celah-celah gitu. Tak ada nampak beza dengan orang mukmin sangat. Atau kita kau takut lagi. Sebab bila kau tak nampak beza, kau ralik. Nah, kau ralik benar. Sedangkan orang munafik Allah Ta'ala kata, man adallahullah. Orang yang Allah Ta'ala sesat dah ya. Alhamdulillah dia benar nak cucu kita ya Allah, takutnya. Nah, tahu sesat dia. Orang kadang-kadang masuk sejik dia nah, bukan kata tak boleh. Tak ada kadang-kadang acak juga masuk sejik. Abdullah bin Ubay dulu duduk semai di belakang Nabi. Alhamdulillah. Tapi dia tu Allah Ta'ala jenjan kata man adallahullah. Tak sadar harap dia kata nak terima Islam molek lah puak ni. Puak tak molek dah. Puak ni puak punah dah. Dia suk dengan gitu dah nyawa dia. Na'udzubillah min dzalik. Allah. Takutnya kita zaman kita umat Islam. Sebab itulah tak ada WhatsApp pelak. Kalulah puak-puak sahabat Nabi radhiyallahu anhum takut diri dia di munafik. Sebab munafik ni berat. Man adallahu Allah. Kemai. Tapi dalam keadaan dia tidak sedar. Wahum la yash'urun. Nah, idza qilahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha qalu kepada ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dia tak tahu kata dia sufaha, dia tak tahu kata dia bodoh. Orang munafik ni orang bodoh. Allah Ta'ala sendiri gelar sebagai sufaha. Orang tak cukup keren panggil orang bodoh. Orang mikir tak rabqa, orang mikir tak cukup 100. Sufaha ni orang mikir tak cukup 100. Nah, itu orang munafik. Alhamdulillah. Tapi dia wasata dia cukup 100. Dia wasata orang beriman tak cukup 100. Dia tengok orang beriman ni orang bodoh. Orang munafik tengok orang beriman bodoh turut orang semacam ya. Jadi ikut Nabi kata apa turut belaka. Bodoh. Puak dia cilik. Tapi Allah Ta'ala balik kata puak mung bodoh. Tapi mung tak khabar tak mung bodoh. La ilaha illallah. Tak tahulah mana lah. Bila kita baca ayat seperti ni, kita bosan kepada generasi baru-baru ni nak jadi gano. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Allah takutnya kita.
anak cucu kita ni adigano. La ilaha illallah, na'udzubika minan nifaq wal munafiqin. Kita minta berlindung dengan Allah daripada nifak dan orang munafik. Nah, fina wa fi auladina wa fi zurriyatina, pada zuriat kita sampai kiamat. Nah, minta jangan jadi orang munafik. Sebab orang munafik ni bukan main-main dak. Bukan sekadar kecap bahau dak, tapi orang yang adallahullah. Waddu ni gambar yang munafik lagi. Waddu, mereka itu suka, lau takfurun, kalau kamu itu kufur kata. Zaman Nabi ni sekadar duk tatuk dengan adat-adat bodoh ya. Orang Quraisy dulu tu mana kata orang Islam orang cerdik. Orang bukan Islam orang bodoh. Zaman tu orang tak maju. Zaman ni orang Islam ni tak maju, orang kafir maju kadang-kadang zahir ni. Hak ni kau berat lagi kita kena duk serabut buku tu. Sebab dia wasa kata dia maju. Waktu, dari segi waktu dia wasa kata dia maju. Dia tinggal agama kadang-kadang. Dia mikir tu cara bukan cara Islam dia mikir. Zaman yang Islam maju, jahiliah mundur dulu lagi, nyetubik munafik bergerak, bergiok-giok tubik munafik. Bagaimana zaman yang orang kafir nampak dai priap kuat orang Islam, kokoh alam ni menyebabkan timbulnya orang biasa ni. Orang biasa ayat kita duk baca ni. Waddu law takfurun kama kafaru. Puak dia kalau puak kita ni kufur, sukuh mereka itu bercita-cita jikalau kamu tu kufur seperti mereka itu kufur. Allah Ta'ala wahab betul puak tu kufur dah. Tapi yang ilmu kufur kata, kufur ni tak mesti kena duk kata aku ni menetai Islam, tak ada kena duk perakak. Abdullah bin Ubay tak ada duk perakak atau menetai Islam. Kalau dia tanya dia, ya saka Islam tak. Tapi kakak dia tu menetai Islam. Nah, tak ada pihak duk perakak puak munafik zaman mana pun kata menetai Islam. Kalau orang menetai Islam tu kufur dulu dah. Cuma kadang-kadang dia kata dia nak buat orang Islam maju. Situ tepat nak jadi keleheng, nak jadi gelecoh jalan. Nak jadi Islam ni maju baru, dia tak ngaji agama, dia tak ngaji dasar Islam, tak tahu Quran, tak tahu hadis, tapi nak buat Quran, nak buat Islam dia maju. Hasil tu cerak. Tergelar lalat cerak orang lah tu. Nah, sebab dia tak ada perahu, tak ada alat. Quran tak erti, hadis tak erti, nak bawa Islam dia maju. Maju ke mana dia mau tak erti bersekarang. Itu dia tepat nak tergelar lalat. Kecuali orang reti pun gelecah lagi. Orang reti pun gelecah lagi. Sebab dia tak ada nak buat reti, dah pun tak ada nak kumbaran reti dia tu. Kerana dah siapa datang ombak kuat. Sama telah yang tak ngaji sikit abuk. Lepas tu duk dakwa legai dia nak buat Islam yang maju. Tak yalah. Nah, semua tu bagai tak yalah belakang tu. Sebab tu mengaji, kalau nak buat Islam maju, ngaji Islam kuat. Ngaji kitabullah, ngaji sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah siapa tujuan dia nak. Kalau biasa nak buat Islam yang maju, tuan tak mengaji, malah mengaji pula, tak ada cari pem ilmu, tak ada halal. Tak ada halal. Ni nak jadi sini, nak jadi ngatak tak khabar. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka itu suka, serenok, cita-cita kalaulah kamu kufur seperti mereka itu kufur juga. Fatakununa sawa, maka jadilah kamu dengan puak dia tu serupa. Orang tua kata sama seduit ya ke? Nah, sama seduit orang tua zaman dulu. Nah, mana serupa sama kufur. Kufur tak ada bayar. Kufur satu ayat berquran kufur dah. Kita beriman dengan 1000 ayat, kita kufur dengan satu ayat, kufur dah kan tu. Ayat Quran ni kufur dengan satu ayat pun tak apa dah. Tak ada kena kufur dengan semua ayat. Pak kita tak tahu ayat mana tu kita kufur. Kita duk pegang dengan satu ayat yang duk keleh dengan ayat Quran betul mana. Kita tak tahu, kita tak mengaji.
pegang yang kita duk pegang, kadang-kadang duk kelahi dengan satu ayat ni. Kita tak tahu, kita tak mengaji, kita kufur dah. Kufur dah. Abak tu kufur-kufur ni bukan payah. Tapi kita tak usah duk hukum dengan kufur semua tu dak. Tapi kita kecek bab kufur, kita kena jagalah kerak-kerak kufur tu jadi molek. Tidak itu ya jadi kufur, tak ada kuasa kufur gitu. Wahum la yash'urun. Mereka itu tidak sedar kata dia kufur. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, itu cara dia. Fala tattakhidhu minhum awliya. Maka jangan kamu jadi daripada mereka itu sebagai walimu. Wali ni kalau perekat ketua jangan ambil dia ketua. Kalau perekat saing jangan jadi pensi dengan dia turut belakang tak apa hidup pergi kanan dengan dia semua. Jangan. Wali ni tengok perekat. Nah, jangan jadi saing kawal rapat dan jangan jadi ketua kita walian aulia. Jangan jadi aulia. Hatta yuhajiru fi sabilillah, hingga puak dia dapat hijrah pada jalan Allah Taala. Hijrah ni satu benda juga menentukan sikap ni. Mana orang yang jelas duduk dengan Islam, tak ada kata duduk tak pagar ikut rock kufur pun jelah siapa-apa yang mabuk sekali dengan kufur. Bukan. Kalau halah tu bukan. Orang lah ni kita kena uya sedang ton kata ya Islam sungguh, kufur tak boleh. Tu makna hijrah dah tu boleh duduk. Kalau hijrah. Sebab hijrah zaman lah ni nak hijrah mana? Nah, hijrah asal dianya ya ada 3 peringkat hijrah. Orang hijrah sekali dengan Nabi dulu sah atau nombor 1 sekali. Hijrah yang keduanya hijrah daripada satu tempat negeri kafir kepada negeri Islam. Tapi bukan zaman Nabi dah lah. Hijrah yang ketiganya iaitu hijrah daripada benda yang maksiat. Nah, al-muhajir man hajara ma nahahullah. Nah, muhajir ialah orang yang berhijrah daripada perkara yang Allah Taala larang. Nah, duk biasa isap rokok, Allah Taala larang, berhenti isap rokok. Ayah panggil hijrah tu. Hijrah lah tu. Nah, duk biasa tak semaya siapa-apa ya, berhenti tak semaya siapa-apa ya. Jadi semayalah. Nah, mana katanya itu yang panggil hijrah. Hijrah dari praktek yang ketiga. Praktek yang pertama orang hijrah sekali Nabi. Perintah Nabi suruh hijrah. Sama ada dulu ada Nabi, kedia pada Nabi, lepas pada sekali dengan Nabi, ia panggil hijrah zaman itu. Itu hijrah yang kedua, hijrah daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Nah, tu yang tepat negeri ya tak boleh nak jalan agama Allah, panggil hijrah. Kalau kita sepatut apa-apa mana hak tak benar nak jalan agama Allah, maka hijrah, tak ada salah ke apa. Maka itu adalah satu tanda kata kita tu sia-selak untuk agama ni mengenai dengan hidup kita susah tak apa hidup asal kita boleh duk tahu agama dengan benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa in tawallau, kalau puak dia tak hijrah. Batu duk lolek-lolek, sekali merah, sekali putih, sekali terik, sekali kena, sekali kecut, sekali. Patu tak hijrah. Fakhudhuhum. Ni ayat ni duk turun dah masa duk perang dah. Zaman Nabi ni ayat hitam putih banyak. Nah, ayat yang sakut kalau kafir harbi zaman Nabi balik. Kafir tak harbi, Nabi tak ada masuk ayat ni. Duk sekali Nabi kafir tak harbi. Duk sekali Nabi, duk saingan Nabi, menego dengan Nabi. Nabi gada baju rata ke dia, tak ada gapo, tak ada doa jadi nyanyi ke dia. Hak ni kafir hak lawan Nabi ni kafir. Hak dalam ayat Quran banyak ke. Kafir harbi banyak. Fakhudhuhum waqtuluhum. Muambillah dia, membunuh dia. Aning masa dah kada tengah duk berapi ayat ni. Ayat surah An-Nisa ayat berapi benar-benar. Nah, bunuh boleh. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu dapati dia. Ning anuyat ni. Anuyat suruh bunuh. Dulu tak boleh. Bila ayat ni turun tak boleh nak bunuh orang tu kalau. Tapi pada mau ruk dah anuyat wi. Bunuh temu anak, bunuh boleh. Ni puak ning lah, puak musuh lah. Puak musuh, puak wak fitnah.
Bukan kafir lah betul tak ada turut Islam, kamu dia boleh duduk dengan Islam tu tak apa. Kafir zimmi tak apa. Ni kafir harbi ni. Ayat ni kafir harbi. Ayat ni kena baca molek ayat Quran ni. Tak kena baca ke duk mau ruam ke penuh habis kita. Penuh habis bila mau ruam. Kita kena ingat molek kafir hak tak ada harbi duk ada di Madinah sekali dengan Nabi, tak ada beralih, tak ada gapo. Nah, jalan molek hak tu. Hak ni kafir harbi, hak duk buat reung, duk buat buku dengan Nabi, duk sairai, duk paisi Nabi ni, hak ni kafir harbi. Orang kafir ingat molek, kamu tu dua puak. Emma kafir harbi, emma orang tak ada buat nyanyi pada orang Islam. Maka orang Islam tak boleh buat nyanyi pada dia. Kafir tak ada harbi tak boleh buat nyanyi. Kalau kafir harbi, Allah Ta'ala anuyat bunuh dia. Tak ada apa. Kerana dia buat kacau pada Islam. Bukan bunuh semata-mata nak bunuh. Tak. Nah, dia buat kacau pada Islam. Nah, pada tu, oleh itu, yak molek masalah baca ayat Quran supaya kita tu boleh beza hak mana kita patut buat belah ning, hak mana kita patut buat belah ning. Sebab asal Islam ni rahmat. Kecuali dia tu ditindas, maka diberi peluang untuk bertindak balas. Sekadar tu ya. Nah, tak ada lebih pada tu. Dah apa tak? Fakhudhuhum waqtulhum haitsu wajadtum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa nasira. Dan jangan kamu menjadi daripada mereka itu akan wali. Wali ni makna kata pembantulah. Saing baik ke, ketua kita ke, jangan apa yang. Jangan minta wala nasira dan tidak pula pembantu fak ni tak boleh. Tapi jak-jak pandai ingat malah tengok Nabi celah-celah dia duk musuh orang Mekah, sultan Mekah musuh dengan dia. Dia cuik Abdullah bin Uraiqiz. Kafir Abdullah bin Uraiqiz ni. Tapi jadi sebagai orang bawa uta dia pergi Mekah, pergi Madinah. Tengok dia selik, dia yak boleh. Ya beza boleh. Kau turut sungguh tak boleh. Yang tak win. Tapi dia jepuk ambil Abdullah bin Uraiqiz, orang yang dia yakin katanya orang ni tak akan nak untuk jadi pemandu unta dia. Benar ni siang benar. Kalau Abdullah akan nak siap Nabi tak apa Madinah. Kafir pembandu unta dia. Driver kereta lah. Driver kereta zaman lain driver kereta. Kafir. Celah-celah musuh penuh di Mekah. Dia jepuk mek boleh. Situ kita nak pada winicah yang sebenar. Balah mana? Hak mana kafir, hak mana bukan kafir, hak mana harbi, hak mana bukan harbi. Nah, sebab kita boleh bersaing, bukan tak boleh bersaing. Hak ni duk celah negeri kafir ni. Sama telah duk Madinah tak ada masalah, duk Madinah. Duk Madinah negeri Islam. Kafir bukan sikit duk Madinah. Masa tu, masa belum ijlak. Pada tu tak ada lah, pada tu tak ada. Nah, pada tu tak ada. Dia suruh hambak ke belakang. Nah, zaman dia ada lagi kafir. Yahudi duduk Madinah. Tak ada apa dak. Nah. La ilaha illallah. Illa alladzina yasilun. Tengok dalam hadiah bekai dia, hadiah dekat. Fang tong sarana pun dia ada lubang nyawa lagi. Illa alladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Tengok Islam bertindak ni ayat-ayat peradah. Kecuali orang-orang yang jemur kaum yang kita ada hubungnya janji setia dengan dia, kita ada suntik sanya dengan satu kaum, orang kafir hak lari kita ni masuk kaum tu, maka dia dihukum supaya kaum tu juga. Illa alladzina yasilun. Jadi buka peluang kat orang kafir hak dia duk la saat ni tu. Bila puak ni masuk puak hak damai dengan kita, dihukum damai juga. Tengok tak ada kata hak ni kena cari wi kat aku. Ada. Masuklah puak tu. Nak lik sebanyak mungkin daripada nak berlawan, nak musuh, nak bergapa dengan orang kafir sebanyak mungkin. Tengok dia buka peluang. Illa alladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Au ja'ukum, atau orang kafir yang mereka itu datang kepada mung. Kafir datang kepada mung tu
hasirat suduruhum, jadi sepiklah dada mereka itu bahawa nak memerangi kamu, ayyuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Hati dia tak ada kuasa nak bunuh mung, tak ada kuasa nak bunuh kaum dia. Hati dia tu neutral, kecuali puak ia tak say, ya mari jumpa Nabi atau ya minta maaf ya tak say masuk puak-puak nana nah. Boleh Nabi izin ke dia, tak apa. Mung tak apa, tak ada nak paksa agama. Mung jangan kacau Islam. Tak sebab kacau Islam tak apa. Mung saya tolong ku tak apa, jangan kacau kat aku. Tengok ni. Hasrat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Tak saya bunuh mung, tak saya memerangi mung hai Muhammad, tak saya memerangi kaum dia. Nak duk neutral, duk bebas gitu, tak saya. Islam benar. Duk sebagai orang kafir, tak ada wak wi jadi orang Islam kena nyanyi, dan tak ada pula suruh wi wak orang kafir nyanyi. Islam kena suruh bunuh orang. Apa dak? Tengok ya nak supaya kata nak tak sewi musuh pakat duk boleh. Walaupun ayat ni katanya bila siapa tu ayat perang tu, maka ayat ni dimahzufkan, ada setengah dimansuhkan, tapi ada setengah kata tak ada mansuh pada. Jangan malah boleh suntik sanya ni mesti kena jaga dengan tiap-tiap orang. Dari wak janji dengan satu pihak muahadin dia panggil. Puak yang dia ada suntik sanya dengan dia, tak boleh duk cabar, tak boleh cabar. Siapa masuk puak tu, pakai dia puak tu. Tak boleh duk pergi buat nyanyi ke dia. Walau syaa Allahu la sallatahum alaikum. Jikalau Allah Ta'ala kehendaki, nah secara dia tu menguasai atau menggunakan kekerasan ke atasmu, menggunakan mereka itu puak atau saya perang mung tu, tak saya tolong kaum dia, tak saya tolong mung tu. Kalau Tuhan kehendaki puak ni hidup tolong kaum dia atas mung, nyanyi mung, falaqatalukum nasya, dan maka mereka itu memerangi mung. Ni nak ayat nikmat Tuhan lah. Wi perasaan kepada satu puak tu, nu jadi lot rasa seteru tu. Nah, bila 10 seteru banyak pada 8 7 satu. Jadi bila ada sesungguh lot kat saya tu, tinggal sikit seteru Nabi. Islam ni dia sudah wang strategi nak jadi sikit musuh. Walau bukan puak kita tak apa, tapi bukan musuh. Ya ada orang bukan kita bukan musuh. Ada situ. Orang Arab yang pegang benar-benar lah tu. Orang Arab pegang. Dia kata dak lah. Dia bersumpah tak boleh. Mereka fok munafik. Nah, fok munafik. Lepas tu fok Yahudi. Wahimnyalah janji. Nah, puak-puak Arab benar ni asal dia molek lagi. Cuma kadang-kadang yang hidup titik alia dengan puak Yahudi duk apa? Duk asak dia. Duk apa? Duk pang dia, jadi akhirnya pecah janji dengan Nabi pada juga belah tu dah. Fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam. La ilaha illallah. Dan jika mereka itu apa dia i'tazalukum, tak ada mari nak buat jahat kamu, mana i'tazalukum lah. Jika mereka itu gapa dia uzlah diri daripada puakmu, tak ada mai doa mengacamu, tu makna fa ini atazalukum. Lepas tu falam yuqatilukum, maka mereka itu tidak memerangimu, wa alqau ilaikumus salam, dan dia tu beri salam kepada puakmu, beri salam kepada puakmu, maknanya menunjukkan damai denganmu lah, menunjukkan damai denganmu. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Tengok tu Tuhan ni wak kerak lakyat on kerak dalam Islam. Maka Allah Ta'ala tidak menjadi hak kepadamu untuk nak bunuh mereka itu sama sekali tak boleh. Sekadar tu tak boleh bunuh dah. Orang kafir tak ada Islam sekat abuk lah dia, tapi tak ada musuh mung, tak ada jadi tolong kaum dia, tak ada tolong mung puak ning ma ja'ala lakum alaihim sabila.
Tak ada hak bagi kamu untuk nak buat jahat pada mereka itu. Foul. Kalau buat jahat juga, dia foul. Mana melanggarin Nabi. Halu, lai benar Islam. Ya kira agama. Kira kata ngaca. Kalau tak ngaca tak apa. Bukan Islam tak apa. Bukan kata sebut kata semua kafir itu kena bunuh. Tak. Batu katanya, ingat molek, hei orang kafir, orang Islam ni, halusi, lakyat on, mak, dalam segi bunuh dan perangnya, halus benar-benar. Bukan duk boleh ikut wasa nak perang, nah, wak mau ruam habis cinta, tak ada dalam Islam, tak ada dalam Islam. Oleh itu mari kita pakak duk boleh, duk sekali boleh tak sama Islam, boleh. Nah, ada mari hidup sekali orang panggil at-ta'ayushus silmi ni ada dalam Islam? Ada. Hidup sekali pakak-pakak. Nah, kerja molek belakang tak ada apa. Jangan duk kodki. Jangan duk wak zalim. Jangan duk gapa dah lambut siti. Jangan duk buat jadi tak adil. Tak ada leh. Ni dia jadi sangat tak adil. Mai yuti tam hak tu besar kali. Tu masalah besar. Bukan yuti tam buku sub suan kedi di sana saja. Tak yutitan tukdan. Segi sangkumnya, segi kan seksanya, segi gapan semua kena yutitan belakang. Barulah ia boleh pergi. Nah, kita apa sebut yutitan? Yutitan dari segi sub suan kedi saja ya. Tak bukan. Yutitan tukdan, tuk mitik ciwit ni kena ada. Kena ada yutitan barulah. Kalau tak yutitan bila? Yang mana ia panggil kod ki. Bahawa kod ki tu nak sang panah. เงื่อนไขสงครามอย่างนี้เงื่อนไขสงคราม tu timbul. Kita malah nak camp dah ni. Berat. Nah, demo buat nงื่อนไข banyak, kita duduk camp pun habis. Berat. Kalau tu insya-Allah taala hei orang kafir, marilah kita baiki keduduk camp kita sama kita. Jadi boleh. Nah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jangan mung diri aku duduk sama. Tak boleh lah tu. Nah, jadi sama. Okak gapo, siti gapo, we hatemti kepada orang Islam. Situ dia habis dengan kai songkram. Ni siti tak apa. Jok tu yang seperti mana katanya? Nah, orang kerja kerajaan. Dalam kawasan orang Islam 80%, tapi orang Islam kerja kerajaan 20%-nya. Sebab tak ada okak. Duk penuh dengan orang bukan Islam. Situ lebih-lebih orang bukan penti pula dah. Sang panggil เงื่อนไข songkram belaka benalah tu. Nah, sebab tu saya royak semua pada kajian bukan hari ni royak orang duk dengar saya ngajar ni. Nah, royak supaya demo tu reti kata ni ke เงื่อนไข songkram. Jangan buat เงื่อนไข songkram. Kita lod เงื่อนไข songkram เมื่อไหร่ songkram ก็จะดับตอนนั้น waktu tu ya ke berhenti. Tidak itu dia ada gini, malah ke. Sebab kita duk buat เงื่อนไข dia semua. Nah, benar-benarlah ni sepatutnya juga. إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم. قومهم sini makna harbina ni. Qaumahum ni makna orang yang ada seteru dengan Islam. Qaumahum sini. Dia tak sesokong orang harbiin, tak sesokong orang Islam. Dia orang kafir. Tak sesokong orang yang duk perang dengan Islam, tak sesokong orang Islam. Tak apa, Islam tak ada apa. Islam tu Tuhan kata gapada fama ja'alallahu lakum alaihim sabil. Tak boleh mai anuyah lagi bunuh orang lah tu. Tengok Islam. Tak bukan kata ikut rak dak Islam halus. Dosa kalau gitu. Sebab ia tu masuk dalam orang muahadah kita dah. Sebab yang mari tu ada janji lebih kurang belah tu. La ilaha illallah. Itulah ayat 90 hari ini kita sapa masa kita. Untuk ruangan tafsir kita, mudah-mudahan kita faham akan kuduk ke bagaimanakah leklak orang munafik dan sikap orang Islam terhadap orang munafik, dan walaupun orang kafir tidak dibenarkan bunuh orang kafir bila dia tidak memerangi umat Islam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.